Anda tahu tak, dalam kehidupan ini kita mahukan perkara-perkara tertentu. Seseorang lelaki muda ingin berkahwin atau seseorang wanita ingin berkahwin. Anda mahu mempunyai pekerjaan yang baik. Anda mahu memiliki rumah. Anda mahu keluarga anda baik-baik je. Anda mahu menyediakan untuk anak-anak anda. Anda ingin memberikan mereka pendidikan yang baik. Anda mahu anak-anak anda berkahwin. Ada perkara yang kita utamakan dalam hidup kita. Allah Azza wa Jal mengajar kita dalam kitabnya. Tapi ada satu perkara jika anda dapat memperolehinya dalam kehidupan ini, ia lebih berharga daripada yang lain. Dan satu perkara itu adalah kedekatan dengan Allah, berbaik dengan Allah, dan benar-benar mengembangkan hubungan dan ikatan anda dengannya. Masalah dengan orang adalah ketika hidup baik dan hanya baik, bagi kebanyakan orang mereka dalam keadaan terganggu. Anda pergi dari satu video game ke satu filem, ke satu status media sosial, bergaul dengan rakan-rakan, ke restoran, tidur, tapi Allah tidak ada dalam gambaran itu. Tidak ada Allah yang tinggal di antara itu. Ini adalah cabaran besar, itu sahaja yang ada. Dan lepas tu pula, masa menjadi sukar. Dan rakan-rakan tidak ada lagi di situ, video game tak best lagi, kereta pula tidak kelihatan baik kerana kesihatan hilang. Apabila kesihatan hilang, tidak ada perkara yang bermakna lagi. Yang anda sayangi adalah, saya hanya mahu keluar dari katil hospital. Saya hanya mahu berjalan dan itu okey. Orang bawa makanan favourite anda tak mahu. Orang mahu menunjukkan filem, anda tak mahu. Semua perkara ini yang anda jalani, semua yang anda pergi dari A ke B, ke C ke D, semua perkara ini hilang dan anda dah tak kisah lagi kerana satu berkat yang Allah Azza wa Jal kurangkan sikit untukmu. Dan pada ketika itu anda mempunyai dua pilihan. Sekiranya anda dari orang-orang ini yang berada di tebing, di pinggir, anda boleh mula mengadu kepada Allah. Mengapa engkau lakukan ini kepada aku? Kau tak suka tengok aku gembira? Atau anda boleh memperolehi harta terbesar yang anda dan saya boleh miliki. Dan itu adalah kerendahan hati dan kedekatan dengan Allah. Untuk benar-benar sedar walaupun saya sihat, walaupun ketika saya kaya, walaupun ketika saya dalam keadaan baik, semuanya baik-baik saja, saya telah tidak menyedari bahawa saya mendapat sokongan untuk hidup. Allah yang sebenarnya menyediakan untuk saya setiap saat. Saya tidak memperolehi apa-apa sendiri. Tiada apa saya ada yang saya layak. Inilah sebabnya mengapa Allah Azza wa Jal berfirman, Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Allah Azza wa Jal akan menggambarkan bahkan perkataan fadlah. Yabtaghuna fadlan minallah. Bukankah sabu minallah? Anda tak boleh, anda tidak dapat memperoleh sesuatu dengan diri sendiri. Itu semua nikmat dari Allah apa saja yang dia berikan kepada anda. Tetapi anda tidak menyedarinya pada masa itu kerana ia mudah. Tetapi kemudian anda mula memohon kepada Allah, meminta kepada Allah dan menangis kepada Allah. Dan berdoa kepada Allah seperti yang tidak pernah anda doakan sebelumnya. Merasakan diri lebih dekat dengan dia seperti yang tidak pernah anda rasakan sebelumnya. Dan kemudian Allah menyembuhkan kamu dan anda menyedari saat yang anda alami ketika tiada orang di bilik hospital, anda sendiri menangis kepada Allah adalah saat-saat paling manis sepanjang hidup anda. Itulah beberapa saat dalam hidup anda yang sebenarnya tidak ada apa-apa pun antara anda dan Allah dan itulah saat-saat yang akan menyelamatkan anda di akhirat. Itu mungkin kurniaan terbesar yang pernah Allah berikan kepada anda. Tetapi bagi sesetengah orang yang berada di tepi tebing ketika masa menjadi susah, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Dia memalingkan wajahnya, dia memaling jauh wajahnya. Apakah maksudnya itu? Ini bermaksud saya tidak mahu ada kaitan dengan Allah. Bagaimana dia boleh meninggalkan saya? Bagaimana dia dapat memberikan saya masa yang sukar? Dan ini sebenarnya sangat mudah difahami pada zaman kita. Kita hidup dalam masyarakat pengguna yang hyper. Jadi semuanya datang dengan cepat. Anda mahu dilayan, buka aplikasi di telefon anda mahu membeli sesuatu, hanya order di Lazada dan ia akan muncul di pintu anda. Semuanya menjadi mudah dan semuanya menjadi segera. Anda mahukan sesuatu, ia akan datang kepada anda. Anda tidak perlu pergi dan ia akan datang kepada anda. Semuanya cepat. Kami biasa dilayan seperti ini sekarang. Dan jika satu order anda terlambat 2 hari, lewat 3 hari, anda akan memberikannya 1 bintang, komplain, review. Dan sekarang anda membuat doa kepada Allah. Anda mengharapkan Allah menguruskan beberapa masalah anda tetapi anda terbiasa sangat menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Dan segera apabila ia tidak berlaku, wah, ini servis tak bagus. Saya memerlukan perkhidmatan pelanggan yang lebih baik. Anda tahu, saya tidak akan pergi kepada Allah lagi dan membuat order. Kerana anda pelanggan sekarang, anda berhak sekarang. Dia memalingkan wajahnya dari Allah. Anda tahu, dia tidak mendengarkan aku. Dia tidak menyelesaikan masalah aku. Ketahuilah bahawa Allah Azza wa Jal mempunyai rancangan untuk semua orang. Dan hanya untuk memberikan anda perbandingan, dalam kes Yaqub AS yang kehilangan anaknya,
Allah mengembalikan anaknya kepadanya setelah bertahun-tahun. Dan dalam kes Musa alaihissalam, ibunya juga kehilangan anaknya. Dia masukkannya ke dalam air. Dan Allah mengembalikan anak itu setelah beberapa jam. Kerana pada masa anak itu lapar, makanan seterusnya adalah dari ibu yang sama. Kerana dia tidak akan minum dari orang lain. Apa yang saya cuba maksudkan ini? Di dunia ini, kadang-kadang Allah akan menjawab kesakitan anda, Allah akan segera menghilangkannya. Kadang-kadang dia akan melepaskannya setelah bertahun-tahun, tetapi dalam semua itu ada kebaikan. Saya sangat suka kisah Yusuf AS ini kerana khair di dalamnya. Fikirkan khair di dalamnya. Selama bertahun-tahun ayahnya menangis ya. Ayahnya hampir kehilangan penglihatannya dan akhirnya wabyad.ainahu. Sebilangan komen ulama seperti Alusi rahimahullah, anda tahu, Amia, dan dia menjadi buta kerana menangis. Tetapi selama ini di mana Yusuf alaihissalam? Yusuf berada di penjara. Yusuf ditahan. Anda tahu dia seseorang kanak-kanak dan sebagai hamba. Ketika dia bersemakin dewasa, dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia menghabiskan bertahun-tahun di penjara. Jadi sama ada dia menjadi sebagai hamba atau dia menjadi sebagai tahanan di penjara, ia bukan kehidupan yang baik. Bukan. Itu bukan kehidupan yang baik. Dan pada akhirnya semuanya ketika dia mentafsirkan mimpi raja, dan mimpi itu bermaksud bahawa seluruh ekonomi akan musnah dalam 7 tahun, dan orang-orang akan mati kelaparan, satu-satunya yang tahu bagaimana menangani krisis itu adalah Yusuf AS. Sekiranya dia tidak berada di penjara, dia tidak akan pernah menolong raja. Tetapi sekarang Yusuf ada untuk mentafsirkan mimpi itu dan berkata, Inni hafizun alim. Akulah yang dapat memikul tanggungjawab ini. Jadikan aku ketua bendahara. Bagi aku tanggungjawab ini. Apabila dia melakukan itu dan dia menjaganya, apa yang berlaku seterusnya adalah ribuan jika tidak ratusan ribu ibu bapa tidak perlu menangis kenangkan anak-anak mereka mati kelaparan. Seorang ayah menangis selama bertahun-tahun. Tetapi air matanya, Allah menjadikan ia cara untuk menyelamatkan ribuan keluarga daripada menangis. Kerana jika dia tidak menyelamatkan ekonomi itu dan dia tidak menyelamatkan tanaman mereka, seluruh tanah akan mengalami kemarau dan orang akan mati kelaparan. Dan perang akan berlaku, semua jenis krisis akan berlaku. Kadang-kadang kesukaran yang anda lalui tidak hanya lebih baik untuk anda. Mungkin melalui kesukaran anda akan menjadi sedekah jariah untuk banyak orang lain. Anda tidak tahu.